Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala asy-syaikh Abul Mawahib Asy-Syaduli rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama kana dzikrullahi akbaru minas salati. Lianna salata wa in kanat 'azimatan faqad la yajuzu fi ba'd al-awqati بخلاف الذكر فإنه مستدام في عموم الحالات. Berkata Asy-Syaikh Abul Mawahib Asy-Syaduli rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama kana dzikrullahi akbar minas salati. Hanya saja adalah zikrullah itu lebih besar daripada sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lianna salata, kerana sembahyang itu, wa in kanat azimatan, sekalipun ia besar, sekalipun ia agung, faqad la tajuzu fi ba'd al-awqati, tetapi ia tidak harus pada sebahagian waktu. Tidak harus maknanya haram pada sebahagian waktu. Jadi kata Abul Mawahib, Asy-Syaikh Abul Mawahib Asy-Syaduli rahimahullahu ta'ala, zikir itu lebih besar daripada solat. Jadi kalau zikir itu lebih besar daripada solat, maka sebab itulah ditekankan di sini betapa pentingnya zikir. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang sekalipun agung, tetapi sembahyang itu tidak harus dilakukan pada sebahagian waktu. Tidak harus maknanya haram dibuat
ditunaikan dalam sebahagian waktu, seperti selepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh sehingga naik matahari kadar segala, kita tak boleh melakukan sebarang sembahyang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terutama sembahyang sunat mutlak. Apa dia makna sunat mutlak? Sunat mutlak ialah sembahyang sunat mutlak ialah sembahyang sunat yang semata-mata sunat, yang tak dinisbahkan kepada sebarang waktu. Kalau duha kita sebut sembahyang sunat duha, tahajud kita sebut sembahyang sunat tahajud, kalau kita ada hajat kita sembahyang sunat hajat. Tapi sembahyang sunat mutlak saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, sebab itu orang dulu-dulu, khusus golongan salaful salih, mereka sentiasa bersolat. Maka sebab itu ada solat yang dibuat di atas kenderaan, ada sembahyang sunat yang dibuat dalam permusafiran. Contoh, pelaksanaan sembahyang sunat di dalam perjalanan. Angkat takbir menghadap kiblat, Allahu Akbar. Orang dulu, kalau orang Melayu khususnya, Mus'ala Sayyidina Muhammad, banyak berjalan daripada sebuah tempat hampir sebuah tempat berjalan. Berjalan tak pakai jalan biasa, berjalan pakai bukit, masuk dalam hutan, rimba, hampir sebuah tempat ke sebuah tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka berjalan. Jadi bila berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berjalan, sembahyang sunat dalam perjalanan, menghadap arah kiblat, Allahu Akbar saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Okey, lepas tu mula ke perjalanan. Dalam perjalanan, dalam langkah tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihah. Bila time rukuk, menghadap kiblat balik. Lepas tu sujud. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu berjalan lagi. Dalam perjalanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan baca Fatihah pula. Jadi itu dipanggil sembahyang sunat mutlak. Walaupun kita berjalan, sembahyang berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dah sembahyang asar, tak boleh dah sembahyang sunat mutlak. Demikian juga Mus'ala sayyidina Muhammad, pas sembahyang subuh tak boleh dah sembahyang sunat mutlak. Mana sembahyang sunat ni dia ada waktu yang haram sembahyang. Kita nak musafir lepas subuh, nak sembahyang sunat musafir, tak boleh, hukumnya haram. Pasal dia sebab itu duduk di belakang. Sunat musafir, tak musafir lagi, jadi musafir tu duduk belakang. Kecuali kalau kita sembahyang sunat lepas asar ataupun selepas subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana sunat itu duduk sebelum kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyat masjid. Kenapa sembahyang sunat tahiyat masjid? Sebab masuk masjid, sebab duduk dulu, sebab masuk masjid. Tu boleh. Pas sembahyang asar
kita balik rumah. Tu teringat Allah, tinggal beg pula, kita ke masjid. Bila kita masuk masjid, tetap disunatkan kita sembahyang sunat tahiyat masjid. Boleh tak? Boleh, sebab itu duduk di awal. Jadi subhanallah, cuma satu ya. Jangan semata-mata masalah Sayyidina Muhammad nak pergi bayang sunat tahiyat masjid lepas asar, lepas subuh. Aku nak pergi bayang sunat tahiyat masjid lepas asar atau lepas subuh. Semata-mata nak pergi tu tak boleh. Jadi makna sembahyang ni ada waktu boleh, ada waktu tak boleh. Demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu matahari terpacak atas kepala tu. Waktu itu pun waktu tak boleh sembahyang juga. Mana yang tak boleh sembahyang tu ialah sembahyang sunat mutlak tu. Tapi kalau kita masalah Sayyidina Muhammad sembahyang qada, sama ada qada fardu ataupun qada sunat, boleh. Semalam kita tak bangun tahajud, kita ialah orang yang telah meletakkan wajib atas diri kita, ataupun kita nak istiqamah sembahyang sunat tahajud. Tiba-tiba tak bangun, sama ada sengaja ataupun tidak, tak bangun tu. Lepas sembahyang subuh boleh sembahyang qada tahajud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mana-mana orang yang qada solat tahajud selepas sembahyang subuh, sehinggalah sebelum melincir matahari, ni waktu qada sembahyang sunat tahajud. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi boleh kita lakukan dalam waktu tahrim, boleh kita lakukan dalam waktu diharamkan sembahyang, sama ada qada fardu ataupun qada sunat ala Sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang qada sebelum melincir matahari solat tahajud yang dia tinggal semalam, ala Sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mendapat pahala seperti dia bangun tahajud, tidak terkurang sikit pun pahala tu. Kecuali kalau dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qada selepas bincir matahari. Qada tu boleh, tapi pahala tak sama dah macam kita qada sebelum melincir matahari. Kalau kita qada sebelum melincir matahari, pahala tidak kurang sedikit pun. Ini undang-undang sembahyang. Maksudnya sembahyang dengan zikir tak sama. Zikir tak ada waktu yang diharamkan, sembahyang ada waktu yang diharamkan. Qala faqad la tajuzu fi ba'd al-awqati. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang itu tidak harus dilakukan pada sebahagian waktu, bi khilafi zikri, bersalahan ataupun menyalahi zikir. Zikir tidak ada waktu. Fa innahu mustadamun fi umumil halat, maka ia berkekalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fi umumil halat, pada semua keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, maknanya kalau kita dalam jamban sekalipun boleh berzikir, cumanya jangan lafazkan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya berzikir sama ada zikir dengan lidah ataupun zikir dengan hati, tidak ada waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sepanjang masa seorang tu boleh berzikrullah. Wa qala aidan, dan berkata juga Al-Syekh Abdul Mawahib Al-Syaduli rahimahullahu ta'ala, ikhtalafu ayyuhuma afdalu, al-dhikru sirran aw jahran. Kemudian para ulama khilaf di antara mana lebih afdal, zikir secara sir ataupun zikir secara jahar. Zikir secara sir
zikir secara rahsia. Au jahran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun zikir secara jahar. Zikir secara jahar berarti zikir terang-terangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala walladhi aqulu bihi anna dzikra jahran afdalu liman ghalabas alaihi alqaswatu min ahli albidayah. Allahumma salli ala sayyidina bismillahirrahmanirrahim. Qala walladhi aqulu bihi. Kata Syekh Abdul Mawahib As-Saduli rahimahullahu ta'ala, dan yang aku nak kata ialah anna dzikra jahran, bahawa zikir secara jahar, secara terang-terang, iaitu zikir yang bersuara, itu afdalu, ia lebih afdal, liman ghalabas alaihi alqaswatu, bagi orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang ghalabas alaihi alqaswatu, yang menguasai ke atasnya al-qaswah, kekerasan hati, min ahli bidayah, bagi orang yang disebut dengan orang yang baru dalam perjalanannya kepada Allah. Baik, zikir ni kalau mengikut amalan al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, zikir la ilaha illallah, belah kanan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada illallah tu pasak di hati, macam kita kikis sesuatu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah tu kikis hati. Jadi kalau kita kata kekaratan, kekotoran, jadi kita kikis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi zikir ni dia akan membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ini amalan kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di sana ada satu tarikat dipanggil tarikat Chistiyah. Tarikat Chistiyah ni masalah Sayyidina Muhammad, tarikat daripada tarikat orang-orang India, Pakistan. Sana masyhur dengan tarikat Chistiyah. Kalau belah kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi seperti tarikat Naqsyabandi itu masyhur, tarikat Ahmadiyah itu masyhur. Kalau belah Mesir ada tarikat Syaziliyah pula. Jadi tarikat ni kepentingannya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah satu baiat yang kita ambil daripada guru yang muktabar untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengamalkan secara istiqamah. Sebab baiat itu ialah satu perjanjian, aku nak buat secara istiqamah. Maka orang yang berbuat yang melakukan zikir yang secara istiqamah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas turuk sufiah, kalau dia tertinggal, dia kena qada. Sebab dia telah berjanji dia nak buat secara istiqamah. Kelebihan tarikat ni sebab dia suatu kewajipan yang telah kita wajibkan ke atas diri kita. Dan kalau umpama orang dalam perjalanan nak pergi jauh, nak pergi Kuala Lumpur, kita naik jalan bawah lambat sampai. Tapi kalau kita pakai highway, mudah sampai. Tapi lah tak jamin juga. Naik highway pun lambat sampai juga. Masalah Sayyidina Muhammad, awak ni jam pula. Jam ni 3 ya. Orang buat jalan, accident, polis,
Ada selamat. Tu boleh ke? Orang buat jalan ke? Kalau jam lambat betul boleh makan. Kalau jam betul highway lambat. Jadi makna tariqat ni dia ialah shortcut. Shortcut perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala jadi bagi orang yang menguasai hatinya, kekerasan hati, orang yang ghalibnya dikuasai dengan kekerasan hati ialah ahlul bidayah, orang yang baru nak berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang keras hati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tahu keras hati kita ataupun tidak. Kalau kita lembut hati, kita mudah terkesan dengan Tuhan. Kita mudah terkesan dengan zikrullah, mudah terkesan dengan sebutan-sebutan nama Allah. Kita mudah terkesan dengan pelbagai aktibar yang berlaku di sekitar kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu lembut hati. Orang lembut hati ni makna orang yang telah berjalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana air mata mudah keluar. Tapi kalau kita tu baru berjalan, jadi kita tu selalunya dikuasai oleh al-qaswah. Qala wa dhikra sirran afdalu liman ghalabas alaihi al-jam'iyyatu min ahli nihayah. Dan zikir secara rahsia itu, wa dhikra sirran tu di'ataf pada anna dhikra jahra, nampak tak? Wa tu huruf ataf. Anna dhikra jahran, takdirnya anna dhikra sirran, wa dhikra sirran afdalu liman ghalabas alaihi al-jam'iyyatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan zikir secara sir itu lebih afdal liman ghalabas alaihi al-jam'iyyatu, bagi orang yang menguasai ke atas hatinya jam'iyyah, penumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man orang ni bila dia boleh memberi penumpuan penuh hati dia pada Tuhan, jadi orang tu zikir secara sir itu afdal. Baik, siapa depa tu? Min ahli nihayah, orang yang dah sampai kepada Allah. Min ahli nihayah, sampai dah pada Tuhan. Kalau seorang tu dah sampai pada Allah, macam mana pun di mulutnya akan terkeluar nama Allah. Walaupun tanpa dia rancang, tetap keluar di mulutnya nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang disebut dengan ahlun nihayah, maka zikir secara sir itu afdal. Macam mana zikir secara sir? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir secara sir ialah zikir di halam, zikir dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala wa dhikra sirran afdalu liman ghalabas alaihi al-jam'iyyatu min ahli nihayah. Orang-orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikir secara sir ni zikir yang kita zikir secara perlahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikir secara perlahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir secara jahar, zikir yang kita keraskan suara. Itu makna dia. Jadi bagi orang yang telah sampai pada Allah, disunatkan ataupun elok bagi mereka itu untuk zikir secara sir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa dhikra sirran afdalu liman ghalabas alaihi al-jam'iyyatu min ahli nihayah. Sampai ke peringkat alun nihayah ni, sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keadaan mereka ni sekalipun mulut tak berzikir secara perlahan pun, tapi hati tetap Allah. Seumpama seperti orang lepak nasi.
Orang yang lapar nasi selagi mana Musallallahu Sayyidina Muhammad tak makan nasi, selagi tu duduk ingat dalam hati dia. Bukan dalam hati nasi bukan macam tu. Tapi nak makan nasi tu, faham tak? Nak makan, nak tu duduk dalam hati Tuhan, tak hilang-hilang. Tu kalau dah tetap ingatan kita pada Tuhan. Wa qala aidan afdalu siyaghi dhikri lil muridi qawlu la ilaha illallah ma dama lahu hawa fa in faniyat ahwiyatuhu kana dhikrul jalalati anfa'u lahu li'anna ma tamma hunaka ma yughni haqiqatan fafham wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru infak darasah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, Muhyiddin Darasah 19 seluruh Malaysia, Nazar sekeluarga, Suzi sekeluarga, Nurul Abdul Samad, Muhammad Satria Budiman, Hasizah KL, Hadiz Alizan Rozita, Umi Swaga Abangan Haid, Sayang Ummah, Nur Aini Rozaimi sekeluarga, Nur Linda Husin, Cik Salmah Abdullah, Hazina Muhammad Subang Dua Shah Alam, Puan Marpuah Haji Buhari, Nur Azta Daud, Puan Maimunah sekeluarga, Ustazah Masyitah Pokok Sena, Haji Zalizan Rozita anak Tamasyuri, Rozani Nasruddin Mawar Ceras, Maulid Sisters Dasa Kuala Lumpur. Kita doakan insya-Allah semua penaja kita semua selalu mendapat rahmat daripada Allah. Semoga kita selalu Allah limpahkan dengan mawaddah dan sakinah, dan kita dimasukkan syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan urusan dunia dan juga urusan akhirat kita. Diangkat semua penyakit-penyakit kita, dimudahkan kita beribadat, diberi kesihatan untuk kita mudah buat taat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin. Masjid Nawawi kita ni uzak. Masjid Nawawi dah seminggu tak main, dan katanya anak-anak nak balik ke Negeri Sembilan. Doa insya-Allah, mudah-mudahan Allah mudah-mudahkan Encik Nawawi dan Allah angkat segala kesusahan dia, dan kalau baik Allah bagi kesembuhan, kalau tidak Allah mudahkan perjalanannya. Dia doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الله منكم.